Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma. Yang dihormati dan dikasihi Al-Fadhil Tuan Imam, Fadhil Tuan Haji Imam Bila Fadhil Ustaz Syukri SU Surau, Badim Bendahari Surau, Haji Ismail dan seterusnya sahabat-sahabat yang saya hormati dan saya kasihi sekalian. Pada malam ini insya-Allah kita sambung lagi pengajian hadis Sahih Muslim kita. Muka surat 264. Hadis nombor 451. Hadis nombor 451. Kalau ikutnya kita baca banyak dah ni. Kalau ingat belaka alim dah. Okey. An Anas radhiyallahu anhu qala asabana wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam matarun. Qala فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا قال لأنه حديث عهد بربه تعالى. Dari Anas radhiyallahu taala anhu dia berkata, kami telah disirami hujan ketika bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turun hujan. Nabi ada bersama dengan kami. Lalu baginda membuka pakaiannya, membuka saubahu, membuka baju dia. Sehingga terkena air hujan. Tujuan Nabi buka tu ialah untuk supaya tubuh dia kena air. Pakaian yang baju tak apa jangan mendedahkan aurat sudah. Jadi Nabi buka kawasan yang bukan aurat. Lalu kami bertanya, Anas kata kami pun bertanya, faqulna kami kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Mengapa engkau melakukan ini ya Rasulullah? Cak baju ni hujan ni pasal apa? Dah duduk tengah hujan pasal apa? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana hujan ini, kerana hujan baru diberikan oleh Allah. Li'annahu hadithu ahdin li rabbih. Ia adalah suatu makhluk yang baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan kepada kita. Okey. Dalam Sahih Muslim tu hadis ni dia letak tajuknya Al-mataru rahmah. Hujan ni adalah rahmat. Itu tajuk dia. Nabi buat begini ialah kerana pada hujan itu ada rahmat bersama dengan air yang turun itu. Berdasarkan hadis-hadis yang lain pun disebut hal yang demikian. Hadis yang kita baca pada malam ini Al-Imam Muslim letak di bawah tajuk Al-Istisqa. Lagi dia ada banyak tajuk bawah tu, tapi kita ni dia buat satu tajuk je ringkasan dan diletak di bawah tu. Dalam Muslim tu di bawah tajuk minta hujan lah ni. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu
di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim ketika menghuraikan hadis yang kita baca ini. Imam Nawawi kata ma'nahu annal matara rahmatun. Makna hadis ini ialah sesungguhnya air hujan yang turun itu adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ia merupakan ciptaan Allah yang baru dicipta oleh Allah. Lalu Allah buat turun kena kita. Dan Nabi pergi buka baju tu kata Imam Nawawi fayatabarraka biha. Nabi buat itu ialah kerana nak mengambil berkat dengan air hujan yang turun itu. Nabi itu berkat paling besar dah. Ia nombor satu kali. Pun Nabi buat begitu untuk menjadi contoh pada kita. Imam Nawawi menyebut lagi hadis ini menjadi dalil kepada ulama-ulama Syafi'iyah, ashabina, ulama-ulama dalam mazhab kami, bahawa hukum kita membasuhkan diri kita ini supaya air itu kena tubuh kita, air hujan ini adalah mustahabun, sunat hukum. Mustahabun, sunat hukum. Dengan kita membuka baju supaya air itu terkena tubuh kita ataupun kawasan yang bukan menjadi aurat, buka supaya air hujan tu kena tubuh kita. Mudah-mudahan rahmat itu kena pada tubuh kita. Okay. Mungkin kita tak aja dengar dah, kalau belajar beko saja tak jumpa ni. Belajar usuluddin tak jumpa. Tasawuf pun tak jumpa. Maka belajar kitab hadis ni ada sebut belaka. Okey. Istimewa. Daripada hal yang sekecil-kecilnya sehingga keseluruhan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi ada dalam hadis-hadis Nabi, dalam Bukhari, dalam Muslim, dalam sunan-sunan. Itulah dia Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni musim hujan. Kalau tak buat sokmo pun buat jarang-jarang. Kadang-kadang orang kita ni dia salah faham. Anak-anak main hujan sikit ni marah. Tak akan demang kan ya. Tapi kita masa budak-budak dulu ibu bapa kita tak marah. Mandi sungai 2-3 jam pun main hujan musim pian hujan tak ada. Tahan ciding, tahan tahu. Tak marah tak apa. Zaman learning tak apa boleh marah. Okay. Saya sendiri pun apabila ada hujan lebat begitu gini, kadang-kadang suruh anak-anak dia main tanah. Lepas peti kalau berlaku peti apa gitu tak boleh turun lagi takut benda peti. Lepas peti hujan lebat boleh turun main. Okay. Tujuannya supaya air hujan itu kena dia. Dan bersama dengan air hujan itu ada rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sendiri pun orang tua pun buat. Daya tahan tubuh kita pun mungkin boleh tahan sikit. Tengok orang belah hulu main hujan. Saya berjalan kawasan belah hulu ni. Hujan lebat. Anak-anak dia air keruh pekat tu main. Kalau orang bandar demam kali. Tengok antibody dia. Ni hujan sikit tak benar dah main. Marah suruh naik. Mok sikit pinggang ni. Marah. Berapi. Okay. Apabila kita dengar hadis-hadis yang seperti ini, dia. Kita sendiri pun sepatutnya apabila ada hujan, Nabi sendiri buang baju, Nabi kena air tu biar kena tubuh. Dari segi sainsnya saya pun tak tahu ni, ahli sains kaji dah air. Tapi dalam perubatan Islam ni, saya tengok daripada dulu lagi, ulama-ulama ni dia tadah air hujan buat ubat.
Air hujan malam Jumaat dan sebagainya. Mungkin kerana air hujan tu sendiri ada keberkatan. Jadi molek juga kalau buat ubat ni. Di dalam hadis yang kita baca ini, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tengok Nabi buka baju supaya air hujan kena. Dia pun tanya, pasal apa ya Rasulullah buat gitu? Dia tanya. Kita pun begitu juga dalam persoalan-persoalan kehidupan dan agama ini, kalau kita tak faham apa jelas, boleh tanya orang yang mengetahui. Tuhan sendiri pun sebut, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli zikir kalau kamu tidak tahu dalam satu perkara. Yang dimaksudkan ahlu zikri situ ialah para ulama, para ilmuwan yang memahami Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanya mereka. Bapa para ilmuwan ni Tuhan sebut ahli zikir? Sebab apa? Okay. Ahli zikir ni orang yang banyak mengingati Allah. Bukan orang mengati aja, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu pun kita panggil ahli zikir juga. Tetapi dalam Qurannya merujuk kepada para ilmuwan. Okay. Sebab apa? Sebab para ilmuwan agama ni, dia nak faham agama tu pun, dia kaji agama. Kaji agama pun ingat Allah itu. Kita mari majlis ilmu macam ni dipanggil majlis zikir dalam hati-hati. Ingat Allah. Kita belajar ni, baca Quran, baca hadis ni, tak ingat Allah. Orang nak boleh ilmu ni, masa berapa jam sehari dah belajar. Ulama-ulama dulu pun begitu juga. Imam Syafi'i kita hafal hadis Muwatta. Seminggu habis hafal. Macam mana tu kalau dak siang malam dah. Dah ingat. Ada hampir 1000 tajuk kitab Muwatta saja. Satu-satu tajuk tu banyak hadis. Pun jarang orang hafal. Ni main hafal seminggu ya. Sebelum kita belajar dengan Imam Malik tu ngapa dah? Dia mari umur 10 tahun pula tu, mari jumpa Imam Malik. Imam Malik tanya, ada kitab ke tak? Ada kitab. Orang miskin. Mak dia ada. Dia orang Palestin. Hijrah ke Mekah, duduk di Mekah. Kemudian umur 10 tahun dia dengar ada seorang ulama besar di Madinah yang dipanggil Imam Daril Hijrah, Imam Malik. Selagi Imam Malik ada, orang lain tidak layak memberi fatwa di Madinah. Tersebar kepahaman yang seperti itu. Dia pun ingin pergi belajar. Pergi belajar dengan Imam Malik. Okay. Imam Malik tanya, ada kitab tak? Tak ada kitab. Imam Malik beri pinjam kitab dia. Kitab Muwatta. Hak Imam Malik sendiri. Dia balik, dia hafal. Allahu Akbar. Hari ni ramai ulama-ulama yang hafal Muwatta ni. Jadi habis masa lah kerana ilmu ni habis masa. Orang belajar zaman moden ni pun buat master, buat PhD, mendalami dalam bidang Islam baik, dalam bidang lain baik. Saya ingat masa di Universiti Kebangsaan Malaysia, kawan-kawan yang belajar tingkat master, PhD. Pustaka buka pukul 9 pagi. Tutup pukul 12 malam. Masuk 9 pagi, tubik pukul 12 malam. Berapa jam? Duduk dalam pustaka tu. Pustaka Tun Sri Lanang di UKM tu pustaka terbesar di Asia Tenggara. Banyak buku dalam tu, 5 tingkat. Hari mula-mula lagi sesak dalam tu nak tubik dah je cari. Wah, buku saja. Okay. Makan dalam tu, semayang dalam tu, letih berehat dalam tu, ada musalla, ada apa, ada kantin. Masuk pukul 9, tubik pukul 12 malam. Buat kajian, penyelidikan. Tengok buku tu, tengok tu, berpuluh buku sekali tengok. Okay.
Ingat Allah dalam kajian. Sebab itu mereka digelar sebagai ahli zikri. Banyak ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Baca kitab, baca hadis, baca Quran, baca tafsir, baca pelbagai ilmu Islam. Ingat Allah. Tak sama macam baca novel. Novel ingat Allah tak? Boleh ada ingat juga. Cerita-cerita molek tu. Tengok cerita dalam TV. Ingat Allah tak? Kalau cerita molek, cerita Nabi-Nabi mungkin ingat juga. Tapi kalau kitab-kitab agama, tafsir, hadis, sudah pastilah ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak masa hadis. Oleh sebab itulah dipanggil ahli zikri. Dia tanya dia. Sebab itulah Nabi ni, para sahabat sentiasa tanya. Lalu Nabi menjelaskan. Selepas Nabi menjelaskan, mereka amal. Hari hujang je, buka baju. Sebab Nabi buat. Para tabi'in pula tengok pasal apa buat gini. Aku pernah bersama dengan Nabi dulu, Nabi pernah buat. Hakaza ra'aitu Rasulullah yaf'al. Demikianlah aku tengok Nabi buat. Kebanyakan sahabat macam tu. Percakapan dia. Dia rayak ke orang pula. Kita pun begitu juga. Apabila dengar hadis-hadis Nabi SAW, kita amal. Dan kita sebarkan pula kepada orang. Itulah kewajipan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang lain tak buat, tak usah kira dengan orang lain. Kita kira kita dan kita belajar, kita dengar hadisnya begitu, kita buat. Marah di isteri Padang. Mana ayah mu pelik ni, hujan lebat tu tanah ni. Selama ni tak ada buat. Dah. Rakyat dia ni sunnah ni. Sunnah. Rakyat ni. Dan sebarkan. Sebarkan. Cuba tengok tajuk yang seterusnya. Mohon perlindungan ketika adanya angin. Ada angin kencang. Ada awan mendung. Minta perlindungan dengan Allah. Serta merasa senang bila hujan turun. Bila hujan turun, kita merasa senang. Masa angin bertiup tu, kita minta berlindung dengan Allah. Gerung, takut Allah menurunkan bala. Cuba tengok. Ana Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asafatir rih qala Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Sepakat tu. Qalat wa idza takhayyalat as-samaa'u taghayyara lawnuhu wa kharaja wa dakhala wa aqbala wa adbara. فإذا مطرت سري عنه فعرفت ذلك في وجهه قالت عائشة فسألته فقال لعله يا عائشة كما قال قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, isteri Nabi SAW. Dia berkata, apabila ada angin bertiup kencang, maka Nabi SAW biasanya mengucapkan doa ini. Tanda daripada Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Itu yang Nabi doa. Maksud dia apa? Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu kebaikan angin. Kebaikan yang dikandung oleh angin tersebut. Dan kebaikan yang dibawa oleh angin tersebut. Angin ini bawa hujan. Bawa rahmat bersama dengan dia. Dan aku berlindung kepadamu daripada keburukan yang diakibatkan olehnya, oleh angin.
Itu di antara doa Nabi SAW apabila ada angin yang betul kencang. Dan aku berlindung kepadamu daripada keburukan yang diakibatkan oleh angin. Okey. Aisyah berkata, apabila langit gelap berawan, baginda agak pucat. Pucat Nabi. Keluar masuk rumah ke depan dan ke belakang dalam rumah dia. Kemari. Jika telah turun hujan, baginda akan merasa lega. Dan hal itu aku ketahui daripada raut wajah Nabi. Nampak lega. Tadi gelisah. Maka aku menanyakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Pasal apa berubah? Nah, turun hujan baru gembira. Baginda menjawab, hai Aisyah, aku khawatir kalau cuaca yang seperti ini menjadi seperti apa yang diucapkan oleh kaum Ad. Kaum Ad, Aku khawatir sebagaimana yang diucapkan oleh kaum Ad yang disebut dalam firman Allah Ta'ala, falamma ra'awhu aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha aridum mumtiruna. Itu ucapan kaum Ad. Yang bermaksud, maka tak kala mereka melihat azab Allah itu yang berupa awan tebal yang menuju ke arah lembah-lembah, berkatalah mereka kaum Ad, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Ya sebenarnya bala Tuhan. Okay. Tak sedar lagi kaum Nabi, kaum Ad, kaum Nabi Saleh. Kaum ini antara Yaman dengan negara Oman, selatan Saudi. Kaum ini lebih kurang 5 generasi daripada Nuh alaihi salam. Ad ini nama asal kabilah situlah, kaum situ. Daripada keturunan Nabi Nuh alaihi salam, generasi yang kelima Ad. Okay. Tapi mula durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah wa turun rasul, dia tak berikut Nabi. Sehingga Allah menurunkan angin dan awan tebal. Dia kata, inilah hujan yang akan turun pada kita, yang menyuburkan tanam-tanaman. Padahal dia bala azab Allah Subhanahu wa taala. Nabi takut apabila awan tebal dan sebagainya, takut Tuhan waktu turun bala pada umat dia. Begitulah sikap Nabi yang menyebabkan Nabi menjadi gusar terhadap perkara yang berlaku itu. Itulah sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak doa-doa Nabi berhubung dengan angin dan hujan ini. Kita tengok dalam hadis-hadis itu lebih daripada 10 juga lah. Dalam Bukhari baik, dalam Muslim baik, dalam sunah-sunah. Dengan pelbagai lafaz. Lebih daripada 10 lah. Doa-doa Nabi, antaranya yang kita baca pada malam. Kalau tengok hujan, awan tebal, ni musim dah ni dah. Kalau ikut kajiannya hari ni, hujan dan hujan semua hari ni. Okay. Sehingga kepada bulan Mac. Okay. Mari banjir, malapetaka dah. Malapetaka je lah. Okay. Sebab itu kena berdoa. Baca Allahumma inni as'aluka khairaha hingga akhir. Ataupun doa-doa yang lain yang banyak lagi yang ada dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dalam Sahih Bukhari dan lain-lain dari Aisyah radhiyallahu taala anha, apabila hujan turun ataupun hujan nak turun, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu juga berdoa dengan Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma sayyiban nafi'a. Wahai Tuhan, kurniakanlah hujan yang kau buat turun ni, hujan yang memberi manfaat pada kami. Itu juga doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang ada dalam Bukhari dan Muslim. Okey. Orang tua-tua dulu macam-macam juga dia kata. Dalam bahasa Melayu dia panggil apa? Bacaan orang tua-tua dulu.
Lupa lah saya. Orang tua kita pun ada baca dulu. Dia panggil Wuhan tak? Pernah dengar tak? Wuhan kalau tak silapnya. Ada macam-macam lah sebutan dia. Si pancau, macam-macam lah kata-kata dia. Macam Tok Bomo lah, Tok Bomo bahasa yang pelik-pelik tu. Mari Bomo, itu dipanggil Wuhan. Bahasa yang sebenarnya jampi mentera yang bercampur aduk dengan bahasa-bahasa Sanskrit. Keturunan kita orang Melayu dulu ni bahasa Sanskrit orang Melayu. Hindu dulu. Masih ada gitu temurung. Jadi ada kata-kata yang macam-macam juga. Kalau molek tu tak apalah, kadang-kadang bercampur dengan perkataan-perkataan yang tak dipahami. Maka bacaan mentera-mentera yang bercampur dengan perkataan-perkataan yang tak dipahami ni paling kurang haram. Sebab kita tak tahu. Mungkin nitok dengan sesuatu, dengan makhluk lain yang bukan Tuhan yang sebenar, Allah. Kalau dipahami, kalau mengandungi makna-makna syirik, mitok dengan selain daripada Allah, jadi syirik sungguh. Wahai jin tanah, jempalang tu, jempalang ni, marilah tolong kami. Jadi syirik. Okey. Kalau tak faham, paling kurang jadi haram. Itu hukum dia. Sebab takut tadilah benda-benda yang seperti itu. Tutup bomo biasa. Ini dipanggil mentera. Menghadapi hujang lah, ribut lah, macam-macam penyakit lah dia tiup. Mentera. Zaman kita budak-budak tu biasalah. Orang tua panggil. Saya sendiri pun dengar tu suka. Tak faham tak dia sebut. Wakasira, pulas kepeng, mata gobong. Itu umur zaman dulu. Gabung dia tu. Tak faham. Okay. Benda apa yang disebut tu? Pulas kepeng, ada juga benda apa? Jadi perkataan-perkataan yang tak dipahami macam ni, kalau ada Tok Omong nasihat, jangan tinggal. Ini adalah bahasa-bahasa Sanskrit lama yang merupakan paling kurang dia haram. Kalau dia mengandungi makna-makna menyeru selain daripada Allah, minta benda selain daripada Allah, jadi syirik. Na'udzubillah min dzalik. Okey. Dan di dalam hadis-hadis Nabi SAW, Nabi banyak berdoa ketika hujan. Para sahabat pun begitu. Kerana ada hadis-hadis yang sahih, antaranya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim, dan Al-Imam Al-Hakim mengatakan hadis ini status dia sahih dari segi sanad. Cuma Imam Bukhari, Imam Muslim dia tak letak dalam sahih dia sebab tidak memenuhi syarat-syarat dia. Tetapi dikaji oleh ulama-ulama hadis yang lebih ringan lagi seperti Al-Hakim, syarat-syaratnya dianggap sebagai sahih. Nabi kata sintani la turaddani du'a indan nida wa tahtal matar. Nabi kata dua doa yang tidak akan ditolak, kata Nabi. Yang pertama ad-du'a indan nida, iaitu doa ketika kita mendengar azan, iaitu doa selepas azan. Faham baca azan, kita naklah berdoa. Nak berdoa benda lain pun boleh. Selepas doa yang sabit datang daripada Nabi SAW, yang kita minta al-wasilah. Barang siapa yang minta, dalam hadis yang telah kita baca dulu dalam Sahih Muslim kita ini, Nabi kata barang siapa yang dengar azan, dia jawab azan, kemudian selepas itu dia berselawat kepadaku. Kita dah baca hadis ini dulu dalam bab azan. Dan kemudian dia berdoa meminta al-wasilah, iaitu maqam mahmuda, tempat yang paling tinggi di sisi Allah pada hari kiamat kelak untuk dikurniakan pada Nabi Muhammad. Maka wajiblah mendapat syafaatku pada hari kiamat, kata Nabi.
Hadis ini sahih, ada dalam Muslim kita dan juga riwayat-riwayat yang lain. Saya sebut dah dulu ketika baca hadis itu, cuma orang Melayu kita ni ada satu benda tertinggal. Orang Arab amal. Okay. Lepas dengan azan ni, sebab TV aja gitu tak? TV, radio bersama kecek lagi. Lepas azan je, kita kata apa? La ilaha illallah, waktu terus berdoa. Tak? Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah wassalatul qa'imah hingga akhir. Okey. Jadi ada satu benda yang tertinggal situ, iaitu Nabi kata selawat padaku. Ini jarang diamal. Jadi apabila imam sebut akhir sekali la ilaha illallah, kita sebut la ilaha illallah sebagaimana disebut oleh Bilal. Kemudian kita selawat. Allahumma salli ala Muhammad, paling kurang. Nak selawat panjang lagi pun tak apa. Paling kurang Allahumma salli ala Muhammad, baru kita berdoa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah hingga akhir. Okay. Yang kita minta al-wasilah dalam doa tu. Okay. Bila kita dengar jangan lupa sebut selawat. Walaupun orang lain tak sebut. Orang tak sebut. Dan Nabi wayak begitu, kita ikut Nabi. Kita ni main ikut TV. TV daripada kecil. Apa kala ni pun kalau buka tak ada selawat. Orang. Boleh tengok. Dengar molek. Tak ada. Tertinggal. Saya dipahamkan ada ulama-ulama yang cuba tegur. Masuk. Tapi TV itulah. Mungkin dia anggap tak penting dah ni. Dah masuk. Orang ada dah ni. Buat nak buat rakaman pula. Jadi payuk. Tak. Padahal mudah je. Tambah je selawat. Jadi orang duk tikuk itu je. Terus doa lalu. Doa lain pun mustajabah. Molek. Kita nak berdoa lepas tu. Wa tahtal matar, dan ketika hujan turun. Doa tidak ditolak. Ini musim hujan lah. Doa lah kita. Setengah negara musim panas 6 bulan tak ada hujan sekali. Kita ada hujan semua. Peluang berdoa yang doanya sangat mustajab. Doa masa hujan turun. Wallahu ta'ala anhu a'lam. Okay, kat tu ya. Saya nak kongsi satu persoalan yang orang tanya. Ada sahabat kita, ahli jamaah surau kita tanya saya soalan tadi. Saya jawab dah. Dan saya kongsi dalam grup surau kita. Boleh tengok. Ahlul kitab sembelih tak baca Ahlul kitab Yahudi dan Nasrani sembelih boleh makan tak kita? Boleh tengok dalam grup WhatsApp tu saya dah jawab. Cuma saya nak kongsi satu persoalan lagi yang pernah orang tanya, iaitu berkenaan dengan menyapu khuf. Menyapu khuf. Semua orang tahu tentang menyapu khuf ni. Menyapu di atas sepatu ataupun khuf hukumnya disepakati oleh semua ulama daripada pelbagai mazhab kerana sabit di dalam hadis-hadis yang sahih Bukhari, Muslim dan lain-lain. Soalannya, ada orang mengajar dia kata boleh juga sapu di atas stoking. Khuf ni kasut kulit lah. Kasut yang dibuat daripada kulit ataupun stoking kulit. Ada orang mengajar boleh juga sapu di atas stoking yang dibuat daripada kain. Ya ke tak Ustaz? Ya ke tak? Ambil wuduk, tak payah pecah stoking. Kalau kita pakai dalam keadaan berwuduk, kita boleh sapu sahaja di atas stoking kain. Tak kira tebal ke nipis ke. Terutama orang yang tinggal di negara-negara sejuk. Amerika, Eropah, negara-negara Arab, negara 4 musim. Dan betul tak orang mengatakan bahawa bila orang tanya ada ustaz boleh sapu atas stoking, kawan ni jawab, doktor dia kata ni Wahabi ni. Betul tak perkataan yang demikian? Okay, cuba dengar. Okey.
Berhubung dengan menyapu di atas khuf, ini disepakati sebagaimana yang telah saya sebut dulu dan kita telah baca hadis dalam Sahih Muslim kita dulu. Cuma berhubung dengan menyapu di atas stokin, adakah ianya boleh ataupun tak boleh? Menyapu di atas stokin ini berlaku khilaf di kalangan para ulama daripada dulu lagi. Imam-imam mazhab. Mazhab Syafi'i kita, sebut dulu mazhab Syafi'i kita lazimnya dalam kitab-kitab fiqh kita tak boleh. Kecuali sapu di atas stokin daripada kulit. Stokin daripada kulit, bolehlah kita sapu di atas dia. Okay. Tak payah basuh kaki, sapu je. Sapu pun sapu atas ni je. Sapu daripada ni ke bawah. Padam bawah tak payah sapu. Sapu di atas sahaja. Okey. Walau bagaimanapun, sebahagian ulama dan sebahagian mazhab membolehkan. Saya ayat dulu tu mazhab kita tak boleh. Sebab tu ustaz-ustaz kita mengajar tak boleh. Okay. Tetapi luar daripada mazhab kita, biar kita luas sikit. Islam ni luas. Katakan surau kita ni luas. Banyak kotak-kotaknya. Ni kotak Syafi'i, ni kotak Hanafi, kotak Hanbali. Macam-macam kotak. Kita duduk main dah kotak kita je. Hadis speak. Jenguk atas kotak-kotak lain. Apa benda yang berlaku tempat-tempat lain, kotak-kotak lain. Jadi berhubung dengan menyapu di atas stokin ni dalam mazhab Hanbali, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Mazhab Hanafi, mazhab Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ni peringkat awal dia kata tak boleh sapu atas stokin kain. Tapi di hujung usia dia kata boleh. Dalam mazhab dia masyhurnya boleh. Ulama-ulama besar di zaman dahulu seperti Al-Imam Ibn Taymiyah dan lain-lain lagi kata boleh sapu di atas stokin. Yang bahasa Arab ni dipanggil sebagai Al-Jawarib. Sebab apa boleh sapu? Mazhab-mazhab yang saya sebutkan tadi kata boleh sapu ni kerana berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi SAW. Al-Jawarib ni kalau dalam kaum-kaum moden ni dia kata stokin yang dibuat daripada kain lah. Supaya kita menahan daripada sejuk. Orang lagi sejuk pakailah. Kita Malaysia pun tak sejuk pun pakai kok. Di sekolah wajib pakai stokin. Di jabat pun nak pakai stokin. Katakanlah kalau musim sejuk, tak mau pecah, boleh sapu di atas stokin ini. Menurut ulama-ulama yang saya sebutkan tadi, antara dalil mereka ialah hadis yang diriwayatkan daripada Al-Mughirah ibn Syu'bah. Dia sebut Al-Mughirah ibn Syu'bah kata dia musafir dengan Nabi SAW. Aku lihat Nabi ada menyapu di atas khuf dan menyapu di atas stokin. Atas khuf pun ada, atas stokin pun ada. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, oleh Imam Ibnu Majah dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Imam At-Tirmizi dalam Sunan Tirmizi dia kata hadis ini hasanun sahih. Hasanun sahih ni makna ada riwayat status dia hasan, ada riwayat status dia sahih. Hasan boleh buat hujah dah. Apatah lagi sahih. Artinya hadis ini Nabi sapu di atas stokin. Atas khuf ada, atas stokin pun ada. Di dalam hadis yang diriwayatkan daripada Bilal bin Rabah, dia kata dia pernah melihat Nabi SAW menyapu di atas kedua-dua stokinnya dan juga menyapu di atas serbannya ketika berwudu. Nabi ada sapu atas serban dan Nabi ada sapu atas stokin. Sapu atas serban ni Nabi menapakkan ubun-ubun. Ini kita dah baca dah dulu hadis dalam Muslim kita. Nabi nampak ubun-ubun, dia sapu daripada depan ni kena rambut sikit, lepas tu dia buat lalu ke atas serban dia. Begitulah yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika memakai serban. Atau kita memakai tutup kepala, kepiah ke. Boleh buat macam tu, tak payah pecah piah. Buat begini, sapu je, buat lalu ke atas kepiah. Begitu juga dengan wanita, dia tak mau buka tudung dia, basuh muka.
Lepas tu basuh tangan sampai ke siku, sapu kepala, dia tolak sikit tudung dia ataupun skah dia, nampak rambut sikit, buat lalu ke atas skah dan tudung dia. Okay. Gitulah. Jadi hadis ini, hadis bila ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Imam At-Tirmizi dan beberapa orang ulama hadis lagi. Al-Imam At-Tirmizi mengatakan hadis ini juga status dia hasan sahih. Dan ada beberapa hadis lagi. Berdasarkan hadis ini, artinya sahih. Hadis ini sahih. Bahkan diriwayatkan ramai para sahabat bukan saja menyapu di atas khuf, ramai juga sahabat yang pernah menyapu di atas token yang dilihat oleh para ulama tabi'in. Antaranya ialah Sayyidina Ali pernah sapu atas token. Ammar bin Yasir, Abdullah ibnu Mas'ud, Anas bin Malik, Ibnu Umar, Bilal bin Rabah. Bukan saja Bilal meriwayatkan bahawa aku tengok Nabi sapu atas token, dia pun buat sapu atas token. Begitu juga Sahal bin Sa'ad dan ramai lagi para sahabat yang melakukannya. Di peringkat tabi'in, antara yang mengatakan boleh sapu di atas token, Atha ibnu Rabah, anak murid Ibnu Abbas, Hasan Basri, Sa'id ibnu Musayyab, menantu pada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Al-Imam An-Nakhai dan ramai lagi ulama di kalangan tabi'in yang membolehkannya. Artinya kalau kita tengok, kita pergi ke Mekah ke, kita pergi negeri-negeri yang sejuk ni ke, kita tengok mereka ambil wuduk, mereka pakai stokin, kemudian dia sapu je atas stokin atas tu. Biar ke dia. Jangan kata apa. Biar ke dia lah. Mekah lah kalau kita pergi musim sejuk. Kalau kita tengok demikian, tak salah apa. Biarlah. Terutama orang sana mazhab Hambali. Memang boleh. Mazhab Hanafi pun begitu juga boleh. Ulama-ulama di zaman moden ini pun saya tengok ramai yang membolehkan. Antaranya ialah Profesor Dr. Ali Jumaah, bekas mufti kerajaan negeri Mesir. Baru ni ada mari Malaysia. Selama di Seri Perdana. Ketika dia mengajar, ada orang tanya dia boleh tak sapu atas stoking. Dia kata boleh. Sebab hadis-hadis ni banyak. Okey, boleh. Tapi hadis-hadis ni kalau kita baca kitab fiqh kita, dia tak bagi. Dia bagi pakai kruh je. Orang ni dia tak bagi. Sebab tu kalau kita baca hadis ni, kita akan berjumpa belaka. Mazhab ni pegang hak ni. Kita pegang hak kruh saja. Kita tak pegang hak ni. Tu dia. Sedangkan Nabi ada buat. Boleh sapu. Tidak menjadi halangan. Okey. Jadi Dr. Ali Jumaah ditanya, boleh tak? Ya, boleh. Lalu ada seorang hok dengar ni, dia tanya balik, Syekh, dah dalam kitab-kitab fiqh ni, khuh ni mesti kena kalis air, kena kulit, kena yang tebal, begitu begini. Ali Jumaah kata, cuba mu bagi dalil. Kamu kata ni, mana hadisnya, bagi. Kawan tu tak boleh nak bagi, tak ada. Dalam kitab fiqh je ada sebut. Tebal, kulit, tapi dalil tak ada. Dia melihat kepada hadis khuh tadi, kulit. Lalu dia membuat syarat yang demikian kalau dalam mazhab kita lah. Okay. Tapi dalam hadis pun tak ada ayat gitu. Bahkan terang menyebut berkenaan dengan stoking. Okay. Dan stoking pula ada ayat kulit ke kain ke apa. Sebab itu Syekh Ahmad Syakir, seorang ulama besar daripada Mesir, meninggal lama dah. Ulama hadis daripada Mesir yang terkenal. Dia kata zahir nasnya, Nabi sapu di atas stoking. Ikut zahir nas, kita nak sapu, tidak menjadi halangan. Tak disebut stoking kulit ke, stoking kain ke, tak disebut. Tebal ke, nipis ke, tak sebut. Asal stoking je, maharib, jawarib ataupun jawrab, maka sapulah sebab dia sabit di dalam hadis-hadis antaranya yang saya baca tadi yang sahih. Begitu juga Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, guru saya pun dah meninggal dah daripada Syria, merupakan ulama besar di zaman kita ini. Dia karang kitab lebih daripada 400 buah kitab.
Dan dia karang dalam pelbagai mazhab, ada berlaku dia karang. Dia sendiri pun cenderung mengatakan, dia mazhab Syafi'i. Dia sendiri pun cenderung mengatakan tidak mengapa. Boleh sapuh di atas token. Dalam suasana zaman kita hari ini ni, nak cari kulit tu jarang ada. Orang pakai stoking belaka tu. Seluruh dunia. Di Eropah, Amerika, di mana-mana. Pakai stoking kain belaka. Musafir dan peterbang. Pakai stoking kain belaka. Islam memberi kemudahan dan kelonggaran boleh menyapuhnya. Maka sapulah di atas token. Tidak menjadi halangan. Ada orang tanya, dah kita mazhab Syafi'i kan? Yalah, kita mazhab Syafi'i ya, tapi kita ikut Nabi SAW. Dah dalam perkara ni ada hadis-hadis daripada Nabi boleh, maka kita boleh ikut Nabi SAW. Boleh ikut mazhab-mazhab lain, yang mazhab lainnya berdasarkan juga pada hadis-hadis Nabi SAW. Maka tidak menjadi halangan. Jadi janganlah kita terlalu ta'assub sehingga menjadi susah dan payah. Sedangkan Islam ni agama yang mudah. Ad-dinu yusrun, kata Nabi, agama Islam ni mudah. Apatah lagi dalam hal-hal yang ada dalil-dalil yang terang, yang sahih juga, yang mari daripada Nabi SAW. Jadi kalau kita kata tak boleh ikut, nak ikut kita je, sapu atas kulit je, kain tak boleh, atau pulang. Dah. Tapi janganlah kita marah pula kepada orang yang sapu di atas token kain. Kerana kaedah dalam ilmu fiqh ni disebut la inkara fi mukhtalifin fi. Tidak diingkari dalam perkara yang menjadi khilaf di kalangan ulama yang ada dalil-dalil. Tak payah kita mempertikaikan. Tidak dianggap mungkar dalam perkara yang menjadi perselisihan para ulama. Satu mazhab kata haram, satu mazhab kata tak apa. Tidak dianggap sebagai mungkar benda itu yang mewajibkan kita mencegah orang melakukannya. Tak. Dalam perkara yang khilaf, apalagi yang dipanggil khilaf yang muktabar. Imam-imam mazhab yang besar yang mengatakan boleh ni. Para sahabat sendiri kata boleh. Bilal bin Rabah, Al-Mughirah ibn Syu'bah dan ramai lagi para sahabat yang melakukannya. Para tabi'in yang melakukan. Bahkan Nabi. Maka apatah lagi kita nak kata tak boleh. Sedangkan Nabi sendiri melakukan. Para sahabat melakukan. Kita tak boleh buat, lain cerita. Okay. Jangan jadi ada, saya dengar masa saya muda-muda dulu lah. Temu duga nak jadi guru pelawak. Dulu dia panggil guru pelawak. Penemu duga pun ngegeletek juga. Dia tanya ustaz ni. Dia kata, Nabi Muhammad mazhab apa? Kawan ni jawab apa ni? Kawan ni kata, kita mazhab Syafi'i. Kita ikut Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad pun mazhab Syafi'i. Lulu astabuk yang ibu pelawak. Allahu Akbar. Janganlah siapa pengkak begitu sekali. Asalnya ajaran Nabi yang nombor satu. Quran, hadis. Kemudian berlaku kekhilafan di kalangan ulama yang dipanggil mazhab ni. Kita boleh pilih pandangan-pandangan mereka ini jika sekiranya ada dalil-dalil yang terang yang dipegang oleh mereka. Termasuk dalam bab sapu di atas token ni, ada sebahagian yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Mazhab kita tak membolehkan. Mazhab lain membolehkan dengan hujah-hujah yang panjang, antaranya yang saya sebutkan tadi, ada dalil-dalil yang kukuh, jadi kalau dia buat, dia kedua. Kita nak buat pun, nanti mana tahu pergi China mesti sejuk kan? Salji tu, di Syria salji tu, negatif cuaca, sejuk nak pecah, sapu di atas token. Tak akan katakan boleh, tidak menjadi halangan. Islam ni agama yang luas, agama yang mudah, maka menjadi suatu hikmah yang besar perselisihan pendapat ini supaya ada pilihan kepada kita yang tak menyusahkan kita. Ada seorang ulama tabi'in, dia kata alhamdulillah adanya perbezaan pendapat di kalangan sahabat.
boleh kita pilih. Kalau tak semua sahabat bersepakat berlaku dalam semua susahlah kita. Kena ikut. Tapi nasib baik. Sahabat ni kata begini, boleh orang ni kata tak boleh, menyebabkan kita jadi longgar dalam kehidupan ni. Ada pilihan yang boleh kita pilih. Sebab itu saja kuliah kita pada malam ini. Mudah-mudahan menambahkan kepahaman kita terhadap hidup beragama ini yang berdasarkan kepada sumber yang asal, iaitu Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.